Okey murid-murid, untuk video kali ini kita akan belajar macam mana kita nak kenal pasti anu dalam situasi. Apa dia? Kenal pasti anu. Okey, dah ready semua? Let's go. Check it out. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat murid-murid kesayangan Cikgu Amar KMCA. Welcome back to my channel. Okey, itu. Alright, so murid-murid seperti mana anda lihat pada awal video tadi, Cikgu akan ajar awak macam mana kita nak kenal pasti anu. Okey, sebelum itu, jom kita tengok apakah objektif untuk video kita pada kali ini. Okey, selepas murid tonton video Cikgu pada hari ini, apa yang murid perlu dapat adalah murid akan dapat mengenal pasti anu yang terdapat dalam sesuatu situasi. Apa maksud dia? Maksud dia, murid akan diberikan satu situasi and then murid kena cari apa anu dalam situasi tersebut. So macam gitulah dia. So kita, tanpa kita membuang masa, kita tengok dulu. Sebelum kita cari anu, kita kena tahu dululah anu tu apa dia sebenarnya. Okey, secara konsepnya, untuk definisi anu, anu ni merupakan sesuatu bilangan yang tidak diketahui. Andai katalah kalau murid diberikan sesuatu situasi, anu tu merupakan benda ataupun perkara yang tidak disebut nilai dia. Itu maksud anu, sesuatu bilangan yang tidak diketahui. Kita tak tahu pun nilai dia berapa. Okey, untuk kenal pasti anu dalam situasi ni, selalunya kita akan jumpa beberapa kata kunci. Selalunya kita akan jumpa beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama kita akan nampak perkataan beberapa akan digunakan. And then selain beberapa, kita akan nampak perkataan sebilangan dan seangkatan dengannya. Tapi selalunya dua perkataan inilah yang menjadi kata kunci. So murid-murid nampak je, oh ini yang merupakan anu dalam situasi tersebut. So tanpa membuang masa, kita tengok apakah contoh yang ada. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Kotak A mempunyai 36 helai baju untuk didermakan kepada anak yatim. Kotak B pula mempunyai beberapa helai baju. Jumlah baju bagi kedua-dua kotak adalah sebanyak 70 helai. Nyatakan anu bagi situasi di atas. Okey, murid-murid. So bila murid-murid baca soalan ni, cuba tengok. Kita tengok apakah anu dalam situasi yang pertama. Adakah bilangan baju di dalam kotak A? Adakah jumlah baju bagi kedua-dua buah kotak? Dan adakah bilangan baju di dalam kotak B? First kali kita tengok apa nilai yang diberikan. Okey, 36. 36 ni bila kita baca benda apa? 36 ni adalah baju yang ada di dalam kotak A. So A ni bukan anu. So kita pangkas siap. A ni bukan anu sebab 36 ni dah diberikan. So 36 ni adalah bilangan baju di dalam kotak A. Okey, kita tengok mana lagi yang dibagi. Oh, dia bagi ni. Dibagi 70. 70 ni apa dia? 70 ni adalah jumlah baju bagi kedua-dua kotak. So 70 ni adalah jumlah baju bagi kedua-dua buah kotak. So yang ni pun kita pangkar. So yang tinggal apa? Bilangan baju di dalam kotak B. Betul ke cikgu? Cuba kita baca balik. Kotak B mempunyai beberapa helai baju. Nah kan? Mempunyai beberapa helai baju. Dia tak bagi tahu pun kotak B ada berapa banyak. So inilah anu dalam situasi yang pertama. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pun baju di dalam kotak B tu ada berapa. So itulah anu dia. So anu bagi situasi yang pertama adalah bilangan baju di dalam kotak B. Alright. Okey, jom kita tengok situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Pak Cik Borhan telah menggunakan wang sebanyak RM45 untuk makan pada hari Isnin. Kemudian, pada keesokan harinya, dia telah membelanjakan sebilangan wang. Jumlah yang dibelanjakan pada kedua-dua hari tersebut adalah sebanyak RM80. Nyatakan anu bagi situasi di atas. Okey. So, bila murid perhatikan, cuba tengok betul-betul. Okey. Dah tengok betul-betul, adakah anu pada situasi ini wang yang digunakan pada hari Isnin ataupun wang yang digunakan pada hari Selasa ataupun jumlah wang yang digunakan pada hari Isnin dan Selasa. Mari kita tengok. Okey. Sekarang angka yang kita ada sekarang ni, kita ada RM45. Cuba tengok RM45 ni sebenarnya apa?
Dia bagi tahu RM45 ni adalah wang yang digunakan oleh Pak Cik Borhan pada hari Isnin. So ini dia. Wang yang digunakan pada hari Isnin. So kita tak nak. Sebab apa? Sebab yang ini bukan anu. Sebab dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah angka dia. RM45 lagi. Angka mana lagi yang dia bagi? Oh ini dia bagi RM80. RM80 ni benda apa? Bila kita baca balik, jumlah wang yang dibelanjakan pada kedua-dua hari tersebut adalah sebanyak RM80. So RM80 itu adalah jumlah wang yang digunakan pada hari Isnin dan Selasa. Cikgu, macam mana cikgu tahu hari Selasa? Sebab apa? Sebab dia cakap apa? Okey, pada hari pertama adalah hari Isnin. And then ayat dia kat sini, kemudian pada keesokan harinya. Mestilah selepas hari Isnin, hari Selasa. Sebab tu kita boleh keluarkan terus maklumat walaupun secara tersirat. Alright. Okey, so apa yang tak ada kat sini? Nampak tak? Ada tak perkataan beberapa kesebilangan? Adalah cikgu. Mana? Okey, di sini cikgu. Sebilangan. Cuba baca. Kita baca ayat ni. Kemudian, pada keesokan harinya, iaitu pada hari Selasa, dia telah membelanjakan sebilangan wang. Nah, kan? Dia tak bagi tahu pun pada hari Selasa berapa banyak yang dia belanja. So, itu adalah anu bagi situasi ini. So, apa dia anu dia? Wang yang digunakan pada hari Selasa. So, ini adalah anu bagi situasi yang kedua. Macam? Dah boleh nampak kan? Senang je anu. Anu ni nak tahu anu ni dekat mana? Dia dekat situasi mana, dekat ayat mana yang dia tak nyatakan, bilangan ataupun kuantiti, ataupun yang nak lebih senang kita tengok angka. Ada tak angka dekat mana-mana ayat? Kalau tak ada angka tu tapi dia nyatakan tapi dia tak ada bagi tahu angka, so itu adalah anu. Alright, so kita tengok situasi yang ketiga. Cikgu Hisham ada 125 batang pensel. Cikgu Hisham telah memberikan beberapa batang pensel kepada murid-murid tahun 4. Okey, bilangan pensel yang masih ada pada Cikgu Hisham adalah sebanyak 7 batang. Nyatakan anu bagi situasi di atas. So kita tengok mana yang ada kata kunci untuk anu bagi situasi yang ketiga. Adakah bilangan pensel yang Cikgu Hisham ada pada awalnya? Ataupun bilangan pensel yang diberikan kepada murid-murid tahun 4? Ataupun bilangan pensel yang masih ada pada Cikgu Hisham. So kita tengok 125. 125 ni benda apa? 125 ni adalah tengok baca betul-betul. Cikgu Hisham ada 125 batang pensel. So itu maksudnya 125 batang pensel itu adalah bilangan pensel yang Cikgu Hisham ada pada awal dia sebelum dia bagi dekat murid-murid tahun 4. So yang warna kuning ni kita tak nak. Bilangan pensel yang Cikgu Hisham ada pada awalnya ni kita tak nak. So ini bukan anu sebab kita dah tahu dah berapa bilangan dia. And then mana lagi? 7 batang ni benda apa? 7 batang pensel. Bila kita baca balik, bilangan pensel yang masih ada pada Cikgu Hisham adalah sebanyak 7 batang. So kita nampak yang warna purple ya. Bilangan pensel yang masih ada pada Cikgu Hisham. Ini selepas Cikgu Hisham bagilah. So yang masih tinggal. So ini pun kita tak nak. Kenapa? Sebab kita dah tahu dah. Ada 7 batang pensel yang tinggal. So yang mana yang tinggal? Bilangan pensel yang diberikan kepada murid-murid tahun 4. Macam mana kita tahu ini dia? Cuba tengok dekat ayat yang kedua. Cikgu Hisham telah memberikan beberapa batang pensel kepada semua murid-murid tahun 4. So maksudnya apa kat sini? Ada kata kunci beberapa. So kita tak tahu pun berapa banyak yang Cikgu Hisham berikan kepada murid-murid tahun 4. So ini adalah anu bagi situasi yang ketiga. Jom kita tengok situasi yang keempat. Sarah merupakan seorang penternak yang berjaya. Dia telah menternak sebilangan ekor kambing. Dia telah menjualkan kambing tersebut kepada pembeli sebanyak 230 ekor kambing. Kini, Sarah masih mempunyai sebanyak 320 ekor kambing. Nyatakan anu bagi situasi di atas. Nampak macam complicated sikit. Tapi sebenarnya senang saja, mudah sahaja. So, kita tengok. Apa dekat ayat mana yang ada kata kunci yang dia tak nyatakan pun bilangan dia. Alright. Adakah bilangan kambing yang Sarah ada pada awalnya? Ataupun bilangan kambing yang dijual? Ataupun bilangan kambing yang Sarah masih ada? So kita tengok sekarang ni. Sekarang ni kita tengok 230 ni benda apa? 230. Kalau kita tengok ayat dia telah menjualkan kambing tersebut kepada pembeli sebanyak 230 ekor kambing. Maksudnya 230 ekor kambing ni adalah dia punya bilangan kambing yang
yang dijual. Alright. So ini kita warna hijau ni kita pangkah. And then kita tengok mana lagi yang dia dah bagi. Okey, 320. Okey, 320 kita baca. Kini Sarah masih mempunyai sebanyak 320 ekor kambing. So 320 tu masih ada. 320 tu adalah yang warna purple tu, iaitu bilangan kambing yang Sarah masih ada. So yang ni pun kita pangkah. So adakah jawapan dia bilangan kambing yang Sarah ada pada awalnya? Jom kita tengok. Dia mestilah ayat-ayat yang awal kan. Okey. Kita tengok ayat yang kedua murid-murid. Dia telah menternak. Dia telah menternak sebilangan ekor kambing. Dia telah menternak sebilangan ekor kambing. So sebelum dia jual, kita tak tahu pun berapa banyak yang Sarah ni ada. Berapa banyak kambing yang Sarah ni ada. Sebab dia just bagi tahu dia menternak sebilangan ekor kambing. So bilangan kambing yang Sarah ada pada awalnya ini adalah anu bagi situasi yang keempat. Macam senang tak murid-murid untuk kenal pasti anu? Senang saja kan? So kita nak tahu apa? Tengok kata kunci saja. Kita ada nampak perkataan beberapa ataupun kita nampak perkataan sebilangan. Dekat mana yang dia bagi tahu, dia macam nak bagi tahu kuantiti, tapi sebenarnya dia tak bagi tahu pun kuantiti dia berapa. So itu adalah anu bagi situasi tersebut. Okey murid-murid, sekiranya anda ingin mendapatkan koleksi video matematik, video-video PDPC matematik yang memudahkan awak, yang senang faham, jangan lupa untuk datang ke channel cikgu dan tengoklah pelbagai video-video yang menarik, pelbagai video-video matematik yang dapat membuatkan anda rasa matematik itu mudah. Dan sekiranya anda ingin nampak lagi video-video, untuk dapatkan video-video secara lebih tersusun, anda juga boleh singgah ke website cikgu www.cikguamarkmca.com. So jangan lupa dekat situ ada video PDPC, ada set soalan Google Form. So lepas murid tonton video, murid boleh terus jawab untuk pastikan nak tengok awak faham ke tidak dengan apa yang telah awak tonton. Okey murid-murid, so jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang share dan kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain, kepada sepupu sepapat, kepada rakan-rakan sekelas, kepada rakan-rakan sekolah, kepada semua yang anda kenal di sosial media anda. Dan jangan lupa murid-murid untuk tulis di ruangan komen kenapa anda suka video-video yang ada dalam channel Cikgu Amar KMCA, dan adakah anda faham, dan anda boleh berikan cadangan topik apa lagi yang anda suka, soalan mana yang awak tak faham, topik-topik mana yang awak tak faham yang awak nak cikgu keluarkan bagi formula-formula ataupun tips-tips daripada cikgu. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada Cikgu Amar KMCA. Okey murid-murid, kita jumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.